Soalan nombor satu ni, sekejap ya. Soalan dia. Okay, so dah buat dah kan? Compilation gene technology ni sikit sahaja. Dah? Dah, Okay. Madam. Dah. Okay. Kita discuss ya untuk gene technology ni. Madam. Okay, now part ni ni final 2016. Saya rasa macam dah pernah jumpa soalan ni. Okay, kelas, apa jawapan dia dekat sini? Which of the following is the correct sequence of steps in recombinant DNA technology? D. D ya? Okay, ini tak ada masalah. D. This is a step. Okay. Next, number 2. Apa jawapan dia? B. Yang ni dah jumpa kan soalan ni. The number of nucleotide in the fragments. Okay. Number of nucleotides refers to dia punya panjang kelas, size dia. Okay. Next, number 3. D. D. Soalan yang senang. If you notice kan, soalan reverse transcriptase tu agak grammar. Okay, dia punya enzim dia you kena tahu So, untuk cDNA ada 2 enzim, reverse transcriptase and DNA polymerase. Okay, so yang ni you betul-betul kena faham. Okay, next, part B. Okay, yang ni. In recombinant DNA technology, the gene of interest and plasmid are cut using the same restriction enzyme. What is the significance of using the same restriction enzyme? So, ada yang nak share jawapan? Anyone? Nak share? Okay. To produce fragments with the same complementary sticky ends. Yes, acceptable. Again, yang lain boleh dengar? To produce fragments with the same complementary sticky ends. Yes, jawapan you tepat. Okay, yang lain dapat jawapan? Dapat. Complementary sticky ends tu dekat situ memang jawapan yang agak tepat jugalah. Okay, kalau saya memang saya bagi full terus. Okay, tapi dia 1 mark sahaja kan? Okay. Ataupun you boleh jawab to ensure the cut ends are complementary. Okay. Sebab you nak masukkan something from gene of interest you nak masuk ke dalam plasmid. So mesti pastikan dia punya cut dia tu, the cut ends tu mesti complement kan, mesti sama. Okay. Okay, next. The plasmid contains a marker gene that codes for antibiotic resistance. List the importance of this marker gene. Yang ni refer to ampicillin tu kan? Okay, AMPR gene tu. So, apa dia punya kepentingan di kelas? Siapa nak ni share jawapan? Yang detect recombinant DNA for selection. To detect recombinant DNA For okay, selection. for selection. Ayat for selection tu. Ada lagi tak? Madam, nak try boleh? Okay. A marker gene is a gene used to determine if a nucleic acid sequence has been successfully inserted into an organism DNA. Okay, boleh? Acceptable? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Importance of this marker gene. Yang tadi selection tadi okay, boleh? So maybe to select transform bacteria with desired gene. Kita boleh buat ayat macam tu, okay? To screen transform bacteria with desired gene. Sarin cepat. Saya betulkan ayat you tadi. Okay, to select kan? To screen. Okay, dia screening sebenarnya. To screen transform bacteria with desired gene. Okay. Dapat? Dapat.
Okay, what else? Apa lagi yang you nak letak kat sini? Indirectly, maybe you boleh insert another point to eliminate bacteria without desired gene. Tu boleh juga. Okay, to eliminate bacteria without desired gene. Okay, kita bagi more than 2 marks, 2 points. Okay. Ada lagi tak yang rasa nak ni? Yang nak contribute jawapan? Madam, desire gene tu macam mana? Apa dia? Desire gene tu macam mana? Gene of interest. Gene yang Oh, kita nak tu. Okay. You boleh guna ayat apa-apa pun. Ya, tapi make sure sampai maksud dia. To eliminate bacteria without the target gene ke kan. Okay, desired gene tu gene yang kita nak lah. Desired. Okay. Ada lagi tak? Jawapan? Ya. Kalau buat indicate that target gene successfully into plasmid boleh ke? To indicate That target gene successfully insert into plasmid. boleh? Boleh? Sampai maksud dia. Sebab dia macam, yelah bila, sebab dia indikator kan? Boleh? Ada lagi tak? Dia banyak ayat mungkin maksud sama, ayat lain-lain. Sebab tu saya nak dengar jawapan you. Okay? Mungkin you boleh cakap transform bacteria can be identified. Okay, can be identified. Transform bacteria can be identified. Sama je maksud sebenarnya lebih kurang. Maksudnya bila you dah transform bacteria with desired gene can be identified. Okay? Faham tak? Boleh? Transform Boleh. bacteria with desired gene, with target gene can be identified. Boleh juga. Ada lagi tak? Bahasa je sebenarnya yang membezakan dia. Mungkin you boleh kata transform bacteria can be isolated from non-transform bacteria. Boleh juga. Uzai diam. Sorry, I nak okay. Transform bacteria can be isolated from non-transform bacteria. Boleh juga. Okay. Ataupun you boleh cakap macam ni. Ayat yang sama je, maksud sama je. Only transform bacteria will survive in a medium containing antibiotic. You perasan tak? Semua ayat saya tadi hampir sama je. Perasan tak kelas? Itulah jawapan student. Jawapan student lain-lain tau. Tapi you dapat markah. Okay? Sebab tu saya tak nak you sekadar menghafal je. Kadang-kadang you boleh, kalau you faham, you boleh create you ayat sendiri, it's okay. Okay? Soalan plasmid ni agak glamour kelas. So baca betul-betul plasmid and then transformation process tu, okay, bila dia transform apa function AMPR tu to ensure that our target gene is successfully ligated into the plasmid and then grow in a medium. You kena tahu semua cerita tu. Faham nampak tak? Soalan kalau you tengok lebih kurang sama je. Okay, yang ni. Okay, explain why bacteria are routinely used to produce large numbers of the target DNA. So dia tanya kenapa bakteria yang biasa digunakan untuk menghasilkan ataupun untuk produce our target DNA in large amount. Okay, itu soalan dia. So siapa nak share jawapan dekat sini? Kenapa bakteria? Why bacteria class? Yang ni kalau tak baca pun selalunya you boleh fikir kot. Kenapa kita pilih bakteria? Apa specialnya bakteria ni? Dia macam tu lah. Able to accept recombinant DNA. Boleh. Tapi yang ni soalan dia, saya tak figure gene cloning. Boleh? Saya rasa logik juga. Ada lagi tak? Kenapa? Tadi kan, okay, able to accept recombinant DNA. So apa kelebihan bakteria? Bakteria ada apa yang menyebabkan dia boleh accept recombinant DNA tu? Bacterial plasmid. Yes, point tu saya nak. Bacteria have plasmid. Okay, bacteria have plasmid, so able to accept recombinant DNA. Jawapan tu no one can argue. Okay, so kita combinekan dia. Bacteria have plasmid, able to accept recombinant DNA. Ada lagi tak? Why you choose bacteria? Kenapa bukan manusia ke? Kenapa bukan tikus ke gajah ke? Why bacteria? Faster rate of reproduction in a short time.
Yes, tu jawapan dia sama macam Mendel sebab dia boleh reproduce rapidly. Okay, because so your next point kata bacteria have rapid reproduction rate. Okay, mungkin ayat you macam lain-lain kan, tapi indicate benda yang sama. Bacteria grow very fast ke, bacteria has apa lagi? Bacteria can replicate rapidly ke, okay, can grow fast ke, whatever lah jawapan you, tapi indicate yang bakteria tu senang dia nak reproduce. Okay, and in short time. Okay, can grow in short time. Boleh juga. Okay, dia indicate benda yang sama je. Okay, so bacteria have plasmid. Okay, so dia boleh receive recombinant DNA. Next, bacteria have rapid reproduction rate. Ataupun can grow in, can grow rapidly in short time. Okay, ada lagi tak? Ada tak? Easily to grow ke, benda yang sama juga. Okay, so ayat je yang berbeza. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Madam, bakteria ni host cell tak? Bakteria apa? Dia dia host cell tak? Host cell. Yes. So kita dah cakap karakteristik. Okay. Dia sebab dia boleh jadi host cell ke sebab tadi sebab dia ada plasmid. Tu kelebihan dia tadi. Okay. Vector pun sebab dia ada plasmid. Apa lagi you nak cakap kat dia? Kalau cause madam, Apa dia? Cause? cause guna bakteria. Guna bakteria. Cause? Cause apa ni? Harga bakteria guna untuk Tak- produce large numbers. Tak clear lah. Tak clear cak. Tak apa nak clear cakap. Okay, baby. Dah ada dua kan tadi? Okay, maybe you boleh cakap the foreign DNA will replicate each time the cells divide. Okay, foreign DNA with plasmid will replicate each time the bacteria cells divide. Okay, so dia nak tunjukkan yang bacteria ada ability untuk replicatekan you punya target DNA tu. Okay, tadi able to dia ada plasmid able to to accept recombinant DNA kan, rapid reproduction rate, and maybe you boleh next point yang you boleh letak the foreign DNA, okay, within plasmid DNA is replicated. Salin the foreign DNA with plasmid DNA is replicated each time the bacterial cells divide. Dapat? Dapat madam. Okay. Apa lagi yang boleh tak? Okay, tapi 2 markah je kan? So, okay. Next. Soalan seterusnya. Yang ni yang boleh buat kan hari tu? Hint 3 is the restriction enzymes specific for, okay. Yang ni you tengok dekat buku, you boleh nampak tak dia punya cara dia cutting dia? Draw the double-stranded double-stranded sequence before and after the enzymes cut it. Okay, kelas siapa yang pertama yang you kena buat? This is one sequence, okay, 5AAGCTT3. Okay, boleh tak you find another sequence yang untuk strand ni? Meaning that you kena tunjukkan yang 3' A complement dengan T, A, T, G, C, C, G, T, A, and then 3 dapat 5. Boleh tak you find another strand for this one? Boleh? Boleh. Okay. Okay, lepas tu you tulis dekat sini. You buat anak panah, okay. You buat, tunjukkan dia macam how this enzyme split. Maksudnya you tunjuk arrow lah. You tunjuk arrow macam mana dia split, you tunjukkan dia punya produk dia. Okay, macam kita punya buku, apa nama tu? Buku, bukan buku yang you future punya, yang workbook tu actually, yang you buat tu. Kita dah discuss tu. Okay, you tunjuk dia punya splitting dia tu. So dekat sini dia akan split dekat this area. Sini. Dia akan split dekat sini. So you akan buat 5A. Lepas tu yang A yang lagi tu you jarakkan duduk jauh-jauh sikit. Faham? Letak jauh-jauh sikit.
Faham, madam. Okay, so sama juga yang the next sequence pun yang buat benda yang sama. Okay, so yang ni 3 markah tau, ni macam istilah macam soalan bonus. Make sure dia complement. Okay, make sure the first strand yang dia split kan, complement with the second strand yang kat bawah tu. Okay. Okay, next. Okay, dia kata kat sini apa? Figure 6 below outline stages in the process by which foreign DNA may be inserted into bacteria. Okay, dia cerita ke pasal apa ni? Extract mRNA from a gene. Okay, so enzyme A, you dah nampak dah bila mRNA, cDNA ni apa di kelas? Proses apa ni? Nak hasilkan apa? cDNA, right? Yes. Okay. Yeah. Okay. cDNA, okay, plasmid. Okay, nampak dah they treat with the same restriction enzyme with sticky N, and they combine with enzyme B. Okay, treated, transform. Okay. Dia gabungkan proses ni kalau you perasan. Okay, dia gabungkan proses dekat sini. Dia nak hasilkan DNA. And dia ambil DNA tu, okay, dia ambil bakteria, dia ambil enzyme, dia ambil apa ni? Plasmid, nampak tak? Okay, dia dah mix actually dekat sini. Okay, so name enzyme A and B. So what is A? Reverse transcriptase. Yes, reverse transcriptase. Again, soalan yang sama, reverse transcriptase. You see? Ejaan you kena betul reverse transcriptase. Okay, next, yang B tu, what is B? Combine using enzyme B. DNA ligase. Ligase. Yes, DNA ligase. Kalau boleh jangan letak ligase saja, letak DNA ligase. Nak tunjukkan yang you memang tahu, DNA ligase. Okay, you dah tahu DNA ligase, semalam saya dah cakap DNA ligase function dia, okay, to seal kan. Kalau you nak buat jawapan yang lebih baik lagi, kat sini to make phosphodiester bond. Okay, to make phosphodiester bond. Okay, so ingat the ligase, apa lagi? Explain how cDNA and plasmid with endonuclease produce sticky ends. How cDNA and plasmid with produce sticky ends. Ini macam mana ni? Dia tanya macam mana research enzyme to produce sticky ends. Apa step yang pertama? Kita dah discuss sebenarnya. Apa step yang pertama? Restriction enzyme will Cut. before cut. Recognize. Yes, soalan sama je, jawapan sama je, dia ubah suai je. Will recognize apa dia? Sequence that palindromic. Yes, okay. What else? Next. Next, apa lagi? Research enzyme ni, okay, next point dia akan cut, betul? Cut at specific, apa tadi? Sequence. Recognize, cut, okay, faham First recognize, second dia akan cut at specific restriction site. Okay, dah 2 markah dah. Ada lagi tak you rasa nak boleh letak kat situ? Maybe you boleh tambah ni you tak biasa dengan point ni. Restriction enzyme ataupun boleh tulis endonuclease. Okay, endonuclease sebab dekat sini dia bagi nama terus. Endonuclease endonuclease make staggered cut. Okay, staggered cut. Staggered cut, dia produce sticky end lah kan. So dia buat staggered cut. Boleh je ada dalam buku nota. So dalam you punya nota, okay, endonuclease make staggered cut ataupun restriction enzyme make staggered cut. Okay, dapat? Ada 3 point saya bagi kat situ. Dapat. Okay, ada lagi tak nak tambah? Ada lagi? Anyone with answer? Tak ada dah? Okay, tak ada lah kot Saya ada point yang lain tapi saya ada point lain tapi tak berapa nak ni sangat. Okay. What is the term used for combined DNA? Apa term yang kita guna untuk yang kita cakap yang the DNA is already combined? Apa term dia? Recombinant DNA. Yes, recombinant DNA. Okay.
Okay, yang ni. Okay, in recombinant DNA technology, cDNA is often used in gene cloning. Okay, cDNA is often used in gene cloning. Figure 6 shows a mature mRNA, that is ready to be converted into cDNA. So ni dia kata this is mRNA. Okay, so we want to convert this mRNA into cDNA. And if you notice dekat sini ada A kan, you ingat tak? Before modification, that kita punya yang mature mRNA tu dia ada poly A tail and 5 cap, remember? 5 Yes. cap and poly A tail. Yang ni adalah poly A tail. Maksudnya ada banyak adenine dekat sini. So this is your mRNA. Now dia tanya explain how the first strand of cDNA is synthesized. How the first strand of cDNA is synthesized. So anyone? Cepat macam mana? First kali nak cakap apa? Reverse transcriptase is added to a test tube containing mRNA. Yes, acceptable. Okay. Enzyme transcriptase is added to a test tube containing containing mRNA. Boleh? Saya terima. Ada lagi tak? Before that, kalau matured mRNA is extracted and purified. Is Extracted and purified. purified. Saya rasa sekejap. Actually memang tu dalam lab dia akan purify dulu. Okay. Tapi is structured ke apa? Saya cakap tadi? Matured mRNA. Mature mRNA is purified. Extracted and purified. Tak perlu kot. Yang tu adalah tata cara di dalam lab. Which is betul jawapan you. Cuma tu jawab dalam lab. So sebenarnya for your information every time kita buat DNA extraction we extract DNA from any cell, plant cell or animal cell, we have to purify. Because DNA ni selalunya dia kalau macam pokok yang banyak getah, macam saya buat pisang kan. So DNA tu banyak melekat dengan getah-getah tau. So saya kena purify dia. Okay, yang tu step dalam lab. Okay, tu step dalam lab. Yang ni yang general je dia nak minta dekat sini. Okay, tadi dah mention about reverse transcriptase. Yes, that is important point. Maybe yang primer you boleh cakap macam ni. Okay, semua ambil jawapan ni. Yang point yang reverse transcriptase tadi, point number 2. Now point number 1. Okay. Jawab. Tulis. Poly. Boleh je? Huruf A huruf besar. A poly. Okay, a poly dash. Okay. Dapat? A poly dash. Dapat. Okay. Thymine. Okay, you buat thymine. Sebelum thymine you buat a poly dash D. Letak huruf D kecil kat situ. Okay, nak tunjukkan nukleotide. D, thymine. Ataupun T sahaja boleh. Okay, a poly D, T besar. Primer is added. Okay, is added to bind with poly A tail. Okay, a primer, a poly dash DT nak tunjukkan yang thymine dekat sini. Primer is added to poly A tail. So dekat sini, you nampak A ni. So kita gunakan primer T. Yes, we can use that. Okay, tak ada dalam nota you. So saya bagi je jawapan yang berkemungkinan boleh digunakan. Okay, ni untuk student yang baca ekstra sikit. Memang ada student yang baca ekstra. Okay, so a poly DT primer is added. Okay, to bind to the poly A tail. Okay, to bind with the poly A tail. Okay, then barulah you jawab pakai enzyme tadi. An enzyme called reverse transcriptase is added to the test tube. Apa tadi? Kan? Tadilah your jawapan yang bagi tadi. Okay, and you ada mention about mRNA template tadi. Okay, dah 2 point dah. Ada lagi tak?
first strand. Maybe next point, DNA nucleotides. Okay, DNA nucleotide sebab you nak buat enzyme kan, so you nak buat strand kan. So if you want to make strand, you kena ada nucleotide. So you boleh buat macam ni. DNA nucleotide sesuai tak? DNA nucleotide is added to the test tube. Okay. DNA nucleotide is added to the test tube. Yang ni agak susah juga soalan kalau macam ni. Okay. Dapat dah? Dapat. Okay, next. Why? Yang lain semua okay ya? Okay, Okay. madam. Lelaki tak dengar suara lelaki. Diam je. Okay, madam. Madam, Okay, okay. Yes. DNA polymerase dengan DNA nucleotide sama ke? Lain. Tak sama. DNA polymerase, okay, is enzyme. DNA nucleotide refers to yang adenin, guanin, cytosine, thymine. Faham tak? Yang saya dah ajar tu, DNTP. Ingat DNTP? DNTP tu merujuk kepada adenin, guanin, cytosine and thymine. Itu semua bases. Base. So apa yang, kalau DNA polymerase, job dia hanya untuk tolong addkan all the nucleotide A, C, T, G to the template. Okay, so polymerase refers to the enzyme. Okay, adenine, guanine, DNA nucleotides to refers to, DNA nucleotide is sebut tadi. Nucleotide saja refers kepada ni lah. Okay, kalau kata DNA nucleotide tu adenine, guanine, cytosine, thymine semua tu. Boleh ya? Boleh, madam. Thank you, madam. Okay, faham? Faham. Okay, now, why is it necessary to convert mRNA into cDNA? Kelas, kenapa kena convert mRNA into cDNA? Ada kaitan tak soalan ni? Dalam gene cloning. Okay, dalam gene cloning soalan dia ni. So, bila kita buat gene cloning, okay, gene cloning, ni gene cloning lah ni. Okay, bila kita buat gene cloning, kenapa kita perlu convert mRNA into cDNA? Because cDNA has double strand. Yes, ingat tak semalam? Okay, semalam kita bincang. Sebab mRNA is single strand. Okay? Because mRNA is single strand, so it cannot be ligated into cloning vector. Okay? Indirectly kita kata mRNA cannot be cloned. Okay, so tulis your first point. Okay, because mRNA is single strand. Okay, mRNA is single strand. So it cannot be ligated into cloning vector. Ataupun yang nak kata cannot be ligated into plasmid pun okay. Okay. Cannot be ligated into plasmid. Senang lah. Takut you guna banyak bahasa susah nak faham. Dapat semua? Because mRNA is single strand, so it cannot be ligated into plasmid. Dapat, madam. Yes. Okay. So apa lagi? Ada lagi tak extra point dekat sini? 1 mark. Ada tak? Sebab dia single strand, cDNA tu double strand. So mRNA ni apa dia punya sifat dia kelas? Yang menyebabkan kita tak nak dia. Bila double dengan single, apa kekuatan double? Apa kelemahan single ni? Dia, kalau double dia stable. Yes, your second point. Okay. cDNA is more stable. Ataupun you jawab indirectly, you kata mRNA is easily degraded. Okay. cDNA is more stable. Dan dia membawa maksud yang sama bahawa mRNA easily degraded. You buatlah stroke dekat situ. cDNA is more stable. Stroke. mRNA is easily degraded. You get the point, class? Faham? Faham, madam. Ya, ni saya ada cerita dulu yang saya cakap kawan saya yang buat kerja mRNA ni, dia buat kerja semua kena timing betul-betul because mRNA is very sensitive. Orang yang buat kajian mRNA lebih susah kajian dia berbanding dengan orang yang buat kajian cDNA ataupun DNA sebab mRNA is just a protein that is single strand and easily degraded. Okay.
Okay, what else? Kenapa kita nak convert mRNA lagi kepada cDNA? Ada lagi tak? Jawapan tambahan? Tak ada dah? Kalau cDNA clone can be expressed in bacterial cell because lack of introns. Sekejap. Siapa? Again? Because cDNA clones can be expressed in bacterial cell because lack of introns. Lack of intron. Yes, boleh. Yes, boleh. Sebab mRNA, okay, dia convert mRNA into cDNA. Kenapa penting? Sebab mRNA itu dah tak ada, dia dah kurang intron, dia dah tak ada intron. So, kan? So dia akan, tadi dia dah ada intron kan? So dia boleh lah. Okay, macam jawapan you tadi. Acceptable? Ataupun indirectly kita kata next point. Okay, mRNA contains only exon. Okay, contains only exon so that DNA carries the coding sequence. Boleh macam tu buat ayat. Okay, salin je. mRNA, okay, semua salin contains only exons. Okay, membawa maksud yang sama dengan jawapan you tadi. You kata intron, saya kata exon pula. Okay, mRNA contains only exon so that cDNA carries the coding sequence. Okay, indirectly jawapan you sama yang ada. No intron. Okay, no intron. Okay, mRNA contains only exon so that cDNA carries the coding sequence. You faham tak? Yang exon tu hanya coding sequence. Coding sequence, ingat tak saja? Coding sequence will give you information about protein. Okay, kalau intron region, okay, intron region will not give you information about protein. So, kenapa kita nak guna dia? So, we don't want intron. We only want coding sequence, which is exon. Okay, tapi macam saya pernah cerita dekat you, intron ni berguna untuk kajian genetic diversity ataupun to differentiate between species. Intron ada guna dia. Okay, and selalunya orang akan guna intron untuk kajian yang macam mana, untuk tahu antara A dengan B berbeza tak? Is it different species? Sebab intron ni banyak mutation, so kita boleh tengok dekat situ. Okay, tak apa, yang tu level lain dah. Okay, tapi semua dapat jawapan satu markah je tadi. Okay, but I think I give you 3 points dekat situ. Semua okay? Okay, madam. Okay, good. Now, yang ni soalan ni memang senang. Okay, dia tunjuk. Yang ni saya pernah cakap dalam kelas kan. Dia bagi satu band dekat sini. Okay, and then dia suruh identify and label the position of each the DNA bands obtained in figure 8. Dia bagi kat sini 10 base pair, 8 base pair, 12 base pair and 20 base pair. Yang mana yang paling besar dan susah nak bergerak? D, right? Yeah, so dekat sini you label lah huruf D. Okay, yang mana yang paling ringan dan mudah bergerak? B kan? So B you letaklah dekat sini, betul? Betul, madam. Okay. Yes, lepas tu yang C dekat sini 12. And then dekat sini yang A 10 best pair. Senang-senang you dapat markah kat sini. Berapa markah? Tak ada. Tak ada. Boleh tak semua? Boleh, madam. Boleh, madam. So, okay. So yang compilation tu you dah tengok dah ada jawapan kan? So, lagi satu saya nak beritahu jawapan tu jangan trust 100%. Okay? Mungkin ada silap dekat situ. Mungkin ada silap. Okay, bila you baca, you tengok balik jawapan tu sesuai ke tak. Kalau you nak argue pun boleh kat jawapan tu. Okay, don't trust 100%. Tak ada yang perfect. Even our answer scheme tak pernah perfect. Sentiasa ada problem. Tak pernah lagi perfect lah 100% betul, tak ada. Faham Faham, madam. Madam. Okay. Ada soalan tak lagi? Madam, Hmm. yang soalan nombor 4 tu kan, yang 4I, 4I. Soalan 4I. bawah. Okay. 4I. Okay. Yang ni kalau saya tulis reverse transcriptase synthesize single strand of cDNA by adding DNA nucleotides using mRNA as template, boleh? Sekejap. Again. Sekejap, saya pun dah lost. How
The first strand of okay. Yang first point saya buat reverse transcriptase added to mRNA. Okay. Yang second point saya buat reverse transcriptase add DNA nucleotides to synthesize single strand of cDNA using mRNA as template. Boleh? Sebab point okay. first you kata pasal reverse transcriptase. Yang second point you mention yang dia add nucleotide to synthesize the first strand of DNA. Yes, boleh? Okay, thank you, madam. Okay, tapi you kena mention single strand of DNA. Okay, sebab kalau DNA polymerase, okay, kelas dengar DNA polymerase dah hasilkan double strand. Okay, you kena faham dekat sini cDNA, you only produce single strand of DNA. Faham So bila you kata enzyme tu add DNA nucleotide to the mRNA template kan? Yes, you boleh dapat markah dekat situ. Tapi kena cakap to produce the single strand of DNA. Sebab kalau you kata DNA polymerase, yang tu dah buat double strand. Faham? Faham, madam. Thank you. Okay. Ada lagi? Tak ada soalan dah So minggu depan you dah test tak ada kelas. Okay, so I wish you all the best, good luck. Apa lagi nak ucapkan, semoga you berjaya lah menjawab dengan jayanya dan mendapat A untuk semua subjek lah. Okay? Okay, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. 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 Thank you, madam.